Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam perbincangan Matematik Tingkatan 4 KSSM Bab 8 Sukatan Sirakan bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua, kita akan bermula dengan membina dan mentafsir plot kotak. Apakah yang boleh dipamerkan daripada plot kotak? Jadi kita boleh dapat nilai minimum kuartil yang pertama Q1, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Adakah satu set data simetri pada median? Jadi ia memberikan maklumat tentang sukatan kecenderungan memusat median dan sukatan serakan julat antara kuartil. Jadi dalam plot kotak kita boleh membuat penilaian antara kedua-dua sukatan, iaitu sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan. Plot kotak diwakili oleh dua garis dan dihubungkan oleh satu kotak, dan di tengahnya ada median dan sebelah kiri dan kanannya ialah kuartil 1 dan kuartil yang ketiga. Jadi terdapat tiga bentuk plot kotak di sini. Bentuk yang pertama ialah median berada di tengah-tengah, iaitu simetri ataupun seimbang. Untuk bentuk yang kedua, bahagian atas serakan data adalah lebih besar, di mana median lebih cenderung ke sebelah kiri ataupun lebih dekat dengan kuartil yang pertama. Dan untuk bentuk yang ketiga, bahagian bawah serakan data adalah lebih besar, bermaksud median berada di menghampiri kuartil yang ketiga, berada di sebelah atas. Contoh 8, dalam suatu eksperimen sains, isi padu dalam sentimeter padu, gas yang dihasilkan di bawah keadaan yang berbeza disukat. Keputusan eksperimen dicatatkan seperti di bawah. Jadi lihat di sini ada satu set data tak terkumpul. Kita ada 10 data. Soalan A, bina satu plot kotak bagi data di atas, dan B, seterusnya tafsirkan data anda. Untuk kita membina plot kotak, pertama sekali kita perlu menyusun data mengikut tertib menaik. Dan kita kenal pasti apakah nilai minimum dan maksimum. Kemudian kita kenal pasti apakah median dia dahulu. Median dia oleh kerana dia berada di antara data yang ke-5 dan ke-6, jadi kita perlu cari puratanya, iaitu median 31.8. Seterusnya mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk kuartil yang pertama, kita bahagikan kepada dua bahagian, iaitu data yang pertama hingga data yang ke-5 berada di bahagian bawah. Dan data yang ke-6 hingga data yang ke-10 berada di bahagian yang atas. Untuk kuartil 1, jadi kita lihat di sini data yang ketiga berada di tengah-tengah dalam bahagian bawah ni. Jadi kita terus ambil sahaja kuartil 1 ialah 30.5 dan kuartil 3 ialah 33.6, iaitu data yang ke-8 di sini. Kemudian kita boleh plotkan plot kotak pada graf dengan menggunakan skala yang seragam dan sesuai berdasarkan data-data yang ada pada kita. Semua nilai-nilai minimum, maksimum, median, kuartil pertama dan kuartil ketiga kita plotkan pada graf tersebut. Maka inilah yang kita akan dapat, iaitu satu kotak yang lebih cenderung ke sebelah kiri, menandakan data yang berada di sebelah kanan lebih besar. Jadi jika kita lihat di sini, median dia ialah 31.8, dengan kuartil satunya ialah 30.5 dan kuartil ketiga ialah 33.6. Jadi seterusnya kita boleh lukiskan garis di sebelah kiri dan kanan yang menghubungkan nilai minimum dan nilai maksimum, ataupun cerapan terkecil dan nilai cerapan terbesar. Jadi ini adalah plot kotak yang kita telah bina berdasarkan maklumat yang telah diberi. Kita juga boleh menulis seperti berikut untuk membina plot kotak ataupun melukis plot kotak. Jadi kita boleh lukis secara mendata, melintang, dengan nilai-nilai penting yang kita telah kenal pasti tadi. Kita dah cari dah nilai-nilai tersebut, iaitu nilai minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 3 dan median. Ataupun kita boleh lukis secara menegak, dengan kaedah yang sama. Jadi nilai minimum berada di bawah dan nilai maksimum berada di atas.
Okey, B. Dalam kita nak tafsirkan data tersebut, dalam plot kotak, garis mengufuk di sebelah kanan adalah lebih panjang berbanding di sebelah kiri. Jadi jika kita lihat di sini, garis mengufuk di sebelah kanan ni lebih panjang berbanding di sebelah kiri. Ini menunjukkan 25% daripada bahagian atas serakan data, iaitu 36 tolak 33.6 sama dengan 2.4. Yang ini adalah lebih besar daripada 25% daripada bahagian bawah, yang bahagian bawah sebelah kiri, iaitu 30.5. Ini kuartil 1 tolak 30 sama dengan 0.5. Jadi sebenarnya daripada plot kotak ni kita boleh nampak sejauh mana satu data tu terserak berdasarkan nilai mediannya. Jadi ini adalah satu cara untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh bagi suatu set data. Okey, jadi ini adalah 25% pada bahagian atas dengan julatnya 2.4 dan 25% bahagian bawahnya dengan julat 0.5. Jadi ini adalah julat antara kuartil 33.6 tolak 30.5. Seterusnya kita akan lihat kesan perubahan data terhadap serakan. Okey, jadi apa yang berlaku kepada satu sukatan serakan apabila terdapat perubahan pada data tersebut. Perubahan data merangkumi kes-kes berikut. Okey, ada beberapa kes yang kita akan bincangkan. Yang pertama ialah setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalas secara seragam. Kes yang kedua, setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalas secara seragam. Yang ketiga, kewujudan nilai pencilan dalam set data. Yang kelima, suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data tersebut. Okey, kita bincang dulu yang bentuk pertama, iaitu setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalas secara seragam. Sebagai contoh, kita ada satu set data dengan nilai minimumnya 12 dan maksimumnya 29. Kenal pasti median dahulu. Nilai minimum dan nilai maksimum, kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga. Okey, untuk kecenderungan memusat dan median dan julat antara kuartil bagi data yang asal, okey, kita kira dahulu julatnya ialah 17, julat antara kuartil ialah 8, variance ialah 22.066 dan sisian piawai 4.697. Apabila ditambah dengan 2, okey, bagi setiap data ditambah dengan 2, apakah yang akan berlaku? Okey, jadi data asal tadi telah berubah. Okey, jadi 12 tambah 2, 14. 15 tambah 2 sama dengan 17 dan seterusnya semua data telah ditambah dengan 2. Jadi nilai minimum dan maksimumnya telah berubah, iaitu 14 dan 31. Mediannya juga telah menjadi 22. Nilai Q1 dan Q3 juga telah bertambah sebanyak 2. Okey, jadi nilai baru bagi setiap sukatan tersebut, jika kita lihat, okey, julat yang baru ialah masih sama, iaitu 31 tolak 14 sama dengan 17. Julat antara kuartil juga masih sama, iaitu 26 tolak 18 sama dengan 8. Variance juga masih sama, iaitu 22.066. Dan sisian piawai yang baru juga masih sama. Oleh itu, tiada perubahan bagi nilai sukatan serakan. Untuk kes kedua, setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalas secara seragam. Okey, dengan menggunakan contoh data, set data yang sama, kita dah kenal pasti tadi semua nilai julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. Apabila semua data tersebut didarab dengan 2, jadi apa yang kita dapat ialah 12 dah jadi 24, 15 dah jadi 30 dan seterusnya. Jadi nilai minimum akan menjadi 24, nilai maksimumnya ialah 58, mediannya ialah 40, kuartil 1 ialah 32 dan kuartil 3 ialah 48. Jadi julat baharu apabila data tersebut didarab dengan 2, apa yang berlaku di sini, jadi 58 tolak 24 sama dengan 34. Julat antara kuartil 16, variance yang baru ialah 88.26 dan sisian piawai yang baru ialah 9.395. Jadi apa yang kita lihat di sini, julatnya telah didarab dengan 2, iaitu julat yang asal darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 34. Julat antara kuartil juga sama. Julat antara kuartil yang asal didarabkan dengan pemalas yang baru, iaitu pemalas yang diberikan tadi 2 darab dengan 2, maka kita akan dapat julat antara kuartil yang baru. Untuk variance,
Macam mana kita boleh dapat variance yang baru ni? Variance yang asal kita darabkan dengan pemala tersebut dikuasa 2 kan. Oleh kerana variance ni dalam kuasa 2, jadi perkali tersebut kita perlu kuasa 2 kan juga. Dan untuk sisian piawai yang baru ialah 9.395, iaitu yang asal 4.697 didarab dengan 2. Jadi ini adalah ringkasan bagi kesan-kesan yang berlaku kepada sukatan serakan apabila suatu set data didarab dengan suatu pemala. Iaitu pemala di sini kita anggap sebagai K. Jadi inilah yang berlaku. Sukatan serakan akan berubah apabila suatu set data tersebut didarab atau dibahagi dengan suatu nilai yang mala. Seterusnya ialah kewujudan nilai pencilan dalam set data. Dengan menggunakan contoh yang sama, daripada 11 data, telah ditambahkan dengan satu lagi data yang ekstrim, jauh daripada nilai-nilai set data tersebut. Pada asalnya nilai maksimum hanyalah 29. Data yang baru dimasukkan ialah 45. Jadi agak jauh daripada set data yang asal. Jadi apa yang akan berlaku? Sekarang set data tersebut telah mengandungi 12 data. Jadi nilai minimumnya 12, tetapi nilai maksimumnya telah berubah, iaitu 45. Nilai median juga telah berubah. Jika yang asalnya tadi 20, data yang berada di tengah-tengah, iaitu data yang ke-6 di sini. Untuk kes yang ini, apabila kita ada 12 data, jadi median ialah data antara 6 dan 7. Dapatkan puratanya. Begitu juga dengan kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga. Jadi nilai-nilai sukatan serakan yang baru, julat barunya ialah 33. Sebab nilai maksimum dah berubah tadi, tolak dengan nilai minimum 33. Julat antara kuartil yang baru 6.5 sebab nilai Q3 dan Q1 telah berubah. Variance 66.25 dan sisian piawai 8.139. Secara kasar kalau kita bandingkan dengan variance dan sisian piawai yang asal, dia telah berubah. Ada perubahan, maksudnya variance dan sisian piawai yang baru lebih besar daripada variance dan sisian piawai yang asal. Maksudnya ada satu data yang menjauh daripada nilai min. Itulah yang berlaku tadi. Jadi maksudnya set data tersebut telah terserak semakin jauh secara purata. Julat baru meningkat secara mendadak kerana terdapat nilai pencilan 45 tadi, nilai maksimumnya. Julat antara kuartil menurun sedikit kerana kita hanya mengambil kira 50% data di bahagian tengah sahaja. Jadi tadi ada sedikit perubahan pada kuartil ketiga dan kuartil pertama, tapi ia tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan, iaitu 45 tadi. Untuk variance dan sisian piawai, pencilan akan menyebabkan kuasa 2 sisian data terhadap min menjadi semakin besar. Jadi nilai ini yang semakin jauh, atau menjauh daripada nilai asal. Terdapat sisian yang besar di situ antara min dan data-datanya. Untuk menggunakan perwakilan grafik, yang ini kita akan gunakan perwakilan grafik supaya kita boleh lihat secara visual. Apabila kita plotkan dengan menggunakan plot titik, ini yang kita akan dapat. Ini adalah data pencilan ataupun data ekstrim tadi. Bila dimasukkan 45 ke dalam set data tersebut, dia ada satu data yang terlalu jauh daripada set data yang asal. Dengan set data asal ni mempunyai serakan yang kecil, semua data hampir antara satu sama lain. Jadi untuk set data asal, nilai minimum dan maksimumnya hanya berada di sini. Kuartil ketiga dan kuartil pertama juga berada pada tempat yang agak seimbang. Tetapi untuk set data yang baru, nilai min masih sama. Kuartil 3 dan kuartil 1 ada sedikit perubahan, yang berubah sedikit saja. Manakala nilai maksimumnya telah menjadi agak jauh, iaitu apabila nilai pencilan dimasukkan, nilai sukatan serakan akan menjadi semakin besar. Untuk bentuk yang seterusnya,
apabila suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk ni? Okey, masih lagi menggunakan data yang sama. Okey, ini adalah data asal yang kita telah kira sebelum ni tadi. Okey, untuk kes yang pertama, sebagai contoh, kita keluarkan nilai ataupun data 29. Okey, data 29 kita keluarkan, iaitu nilai maksimum yang ada dalam set data tersebut. Jadi min asal bagi data ialah 20.45. Jadi 29 adalah jauh dari min. Jadi apa yang berlaku apabila 29 dikeluarkan? Jadi nilai minimum dan nilai maksimum, okey, minimum kekal tetapi maksimum telah berubah menjadi 24. Okey, mediannya ialah antara 19 dan 20. Okey, kuartil 1 dan kuartil yang ketiga. Okey, kita kira julat iaitu 12 kerana nilai maksimumnya telah berubah tadi, iaitu asalnya 29 dah jadi 24. Jadi 24 tolak 12 sama dengan 12. Jadi julat semakin kecil. Julat antara kuartil iaitu 24 tolak 16 kekal, tidak berubah. Okey, tidak dipengaruhi oleh data yang dikeluarkan tadi, iaitu data yang terakhir sekali, yang hujung pada bahagian atas. Variance, terdapat sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kerana kita telah mengeluarkan satu data yang jauh daripada min. Okey, jadi itu sebab berlaku penurunan pada variance dan sisian piawai. Okey, data yang tersisih jauh dari min telah dikeluarkan. Okey, untuk kes yang kedua, apabila kita masukkan satu data baru iaitu 22. Apa yang berlaku kepada set data tersebut? Apa yang berlaku kepada sukatan serakan? Okey, 22 adalah hampir dengan min. Jadi di sini kalau kita lihat, min yang asalnya ialah 20.45. 22 ni adalah hampir dengan min. Jadi bila kita masukkan nilai data 22 di celah-celah ni, okey, dalam tertib menaik, okey, nilai minimum masih sama dan nilai maksimum juga masih sama, kekal, iaitu 29. Median ialah data di antara yang data 20 dan 22. Okey, bagi dengan 2, kuartil 1 dan kuartil yang ketiga. Okey, jadi julat yang baru, kita lihat 29 tolak 12, 17 masih lagi kekal sama, tidak berubah. Untuk julat antara kuartil, okey, julat antara kuartil ada sedikit perubahan, iaitu kuartil ketiga dan kuartil yang pertama dah berubah. Okey, daripada 24 tolak 17.5 menjadi 6.5, ada penurunan pada julat antara kuartil. Dan variance pula, untuk variance baru, nilainya berkurang menjadi 20.41. Ini kerana nilai 22 yang dimasukkan adalah menghampiri nilai min. Okey, jadi bila dia menghampiri nilai min, sisiannya adalah kecil. Okey, dia tidak tersisih terlalu jauh, maka variance-nya semakin mengecil. Begitu juga dengan sisian piawai. Terdapat penurunan pada kedua-dua nilai variance dan sisian piawai kerana data yang dimasukkan hanya tersisih sedikit dari nilai min. Jadi kalau kita faham tadi, sisian piawai dan variance ni mengukur tahap sisihan suatu data dengan min set data tersebut. Seterusnya, membanding, mentafsir sukatan serakan dan membuat kesimpulan. Okey, sukatan kecenderungan memusat ialah nilai yang boleh mewakilkan suatu set data, iaitu min, mode dan median. Tetapi maklumat ini tidak cukup kerana tidak mempamerkan sifat set data tersebut. Okey, dan kita telah mempelajari sukatan serakan, iaitu mengukur serakan atau taburan data dalam suatu set data. Jadi untuk kali ini, semasa tingkatan 4, kita dah mempelajari julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. Ini akan menunjukkan sejauh mana data bertabur dan terserak dalam suatu set data. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua pengetahuan ini, konsep kecenderungan memusat dan sukatan serakan, jadi kita akan membuat perbandingan dan pentafsiran dapat dilakukan dengan lebih baik pada set data tersebut. Okey, kesimpulan yang lebih tepat boleh dibuat berdasarkan pertimbangan bagi kedua-dua nilai sukatan ini. Contoh 9, 3 buah kereta api
pantas, laju dan kilat dijadualkan tiba di stesen kereta api pada waktu tertentu. Masa dalam minit bagi setiap kereta api sampai ke stesen selepas waktu yang dijadualkan selama 8 hari dicatatkan dalam jadual di bawah. Baiklah, kita ada 3 jenis kereta api iaitu pantas, laju dan kilat, dan masa dalam minit diberikan bagi kelewatan ia sampai ke stesen mengikut jadual. Okey, jadi sebagai contoh sekarang ni kereta api pantas dia lewat 0.2 minit. Okey, pada cerapan yang pertama, hari yang pertama lah. Okey, untuk yang kedua dia lewat 0.3 minit dan seterusnya. Begitu juga dengan kereta api yang lain iaitu laju dan kilat. Okey, soalan A, hitung min masa dalam minit dan sisian piawai bagi setiap kereta api sampai selepas waktu yang dijadualkan. Jadi kita perlu hitung min dan sisian piawai bagi setiap kereta api. Soalan B, antara 3 buah kereta api tersebut, kereta api yang manakah lebih konsisten dalam kelewatan sampai ke stesen? Terangkan jawapan anda. Jadi mana yang lebih konsisten lewat untuk sampai ke stesen kereta api? Okey, dan C, Nabil ingin menaiki kereta api untuk menghadiri satu temuduga. Antara 3 buah kereta api tersebut, yang manakah wajar dipilihnya? Berikan justifikasi untuk jawapan anda. Okey, untuk soalan A, hitung min masa dalam minit dan siang piawai bagi setiap kereta api sampai selepas waktu yang dijadualkan. Okey, untuk membuat pengiraan tersebut, kita buat jadual supaya lebih mudah untuk kita lihat. Okey, untuk kereta api pantas, okey, minnya ialah 0.4875 minit. Untuk kereta api laju, minnya ialah 0.4625. Dan kereta api kilat ialah 0.525. Jika kita lihat di sini, kereta api kilat paling mempunyai min yang paling tinggi dan kereta api laju mempunyai min yang paling rendah. Untuk sisian piawai bagi kereta api pantas 0.2891, kereta api laju 0.2781 dan kereta api kilat 0.1561. Okey, jika kita lihat di sini, nilai sisian piawai yang paling rendah ialah kereta api kilat dan nilai sisian piawai yang paling tinggi ialah kereta api pantas. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, kereta api kilat adalah lebih konsisten dalam kelewatannya. B, antara 3 buah kereta api tersebut, kereta api yang manakah lebih konsisten dalam kelewatan sampai ke stesen? Terangkan jawapan anda. Okey, berdasarkan jadual yang kita telah bina tadi dengan semua pengiraan yang kita telah tunjukkan, okey, analisis yang kita buat ialah yang mana lebih konsisten dalam kelewatan. Okey, jadi untuk konsisten kita perlu lihat sisian piawai. Jadi sisian piawai yang paling kecil di sini ialah kereta api kilat. Kereta api kilat lebih konsisten dalam kelewatan sampai ke stesen kerana sisian piawainya adalah yang terkecil. Ini menunjukkan masa sampai kereta api kilat selepas waktu dijadualkan kurang berserak berbanding kereta api lain. Soalan C, Nabil ingin menaiki kereta api untuk menghadiri satu temuduga. Antara 3 buah kereta api tersebut, yang manakah wajar dipilihnya? Berikan justifikasi untuk jawapan anda. Okey, masih lagi dengan data yang sama. Okey, Nabil wajar memilih kereta api laju kerana ia lebih menepati masa. Okey, berdasarkan min tadi, jika kita lihat min bagi kereta api laju adalah yang paling kecil. Jadi Nabil wajar memilih kereta api laju kerana ia lebih menepati masa. Walaupun semua pengiraan ini adalah tentang kelewatan sampai mengikut waktu yang telah ditetapkan. Ini kerana min waktu sampai ke stesen selepas waktu dijadualkan adalah yang paling kecil. Contoh 10. Dalam suatu kajian, jangka hayat bagi 360 biji sel kering jenama A dan jenama B masing-masing dicatatkan. Keputusan kajian dipaparkan dalam plot kotak di bawah. Okey, jangka hayat sel kering bagi jenama A dan jenama B. Masa dalam jam. Kita lihat di sini masa minimum yang ada ialah 6 dan maksimum ialah 16 jam. Soalan A, anggarkan bilangan sel kering jenama A yang mempunyai jangka hayat tidak melebihi 13 jam. Soalan B, tentukan julat jangka hayat sel kering bagi kedua-dua jenama. Dan soalan C, bandingkan median dan julat antara kuartil bagi kedua-dua jenama. Tafsirkan jawapan anda.
Okey, untuk soalan A, anggarkan bilangan sel kering jenama A yang mempunyai jangka hayat tidak melebihi 13 jam. Okey, berdasarkan plot kotak yang kita ada. Okey, kuartil yang ketiga di sini ialah menunjukkan 13 jam. Jadi bilangan sel kering, 75% daripada sel kering jenama A mempunyai jangka hayat tidak melebihi 13 jam. Ini maksudnya dekat sini 13. Jadi jangka hayat yang tidak melebihi 13 jam adalah yang berada di bahagian belakang ataupun di bahagian bawah bagi jenama A. Bilangan sel kering yang mempunyai jangka hayat tidak melebihi 13 jam, jadi kita akan darabkan 360 darab 75%. Maka jawapannya ialah 270 biji sel kering jenama A. Okey, yang jangka hayatnya tidak melebihi 13 jam. Tentukan julat jangka hayat sel kering bagi kedua-dua jenama. Okey, untuk kes ini kita akan buat perbandingan bagi jenama A dan jenama B. Julat jangka hayat jenama A, jika kita lihat julatnya, kita kena kenal pasti nilai maksimum dan minimum, iaitu julat A 15 tolak 6. Okey, di sini ialah 15 tolak dengan 6 sama dengan 9 jam. Julat jangka hayat jenama B 16 tolak 8. 16 tolak 8 sama dengan 8 jam. Seterusnya soalan C, bandingkan median dan julat antarkuartil bagi kedua-dua jenama. Tafsirkan jawapan anda. Baiklah, untuk kedua-dua jenama A dan B, kita perlu kenal pasti apakah median dan julat antarkuartilnya. Okey, untuk jenama, kita buat dalam bentuk jadual, jenama, median dan julat antarkuartil. Okey, untuk jenama A, mediannya ialah 11 dan julat antarkuartil ialah 4. Manakala jenama B, mediannya ialah 13 dan julat antarkuartil ialah 3. Berdasarkan data ni, jika kita lihat julat antarkuartil bagi jenama A dan B, okey, jenama B lebih kecil julat antarkuartil, maksudnya dia mempunyai jangka hayat yang lebih konsisten. Manakala untuk median bagi jangka hayat jenama A dan B, kita lihat di sini jenama B mempunyai jangka hayat yang lebih tinggi daripada jenama A. Okey, jangka hayat median jenama B lebih besar daripada jenama A. Okey, jadi maksudnya dia boleh tahan lebih lama lah berbanding jenama A. Jenama B lebih baik dari jenama A. Julat antara kuartil jangka hayat jenama A lebih besar berbanding jenama B. Yang saya masukkan tadi, maksudnya dia kurang konsisten. Jenama A mempunyai kualiti yang kurang konsisten berbanding jenama B. Sel kering jenama A mempunyai perbezaan jangka hayat lebih besar berbanding jenama B. Jadi berdasarkan julat antara kuartil tadi, kita dah boleh lihat dia mempunyai perbezaan jangka hayat yang lebih besar berbanding jenama B. Sel kering jenama B mempunyai jangka hayat lebih lama dan konsisten berbanding jenama A. Jadi jika kita lihat di sini, dari segi kualiti jenama B adalah lebih baik berbanding jenama A secara keseluruhannya. Okey, contoh 11. Maklumat di bawah menunjukkan perbelanjaan mingguan untuk makanan dalam RM oleh 80 keluarga di Taman Perumahan Albatros. Terdapat 5 keluarga yang mempunyai perbelanjaan mingguan minimum, iaitu RM110. Tiada keluarga yang mempunyai perbelanjaan mingguan lebih daripada RM300. Median bagi perbelanjaan mingguan ialah RM180. Kuartil bawah bagi taburan perbelanjaan mingguan ialah RM160. Dan julat antara kuartil bagi taburan perbelanjaan mingguan ialah RM60. Soalan A, hitung kuartil atas bagi perbelanjaan mingguan untuk makanan oleh 80 keluarga di kawasan Taman Perumahan Albatros. Okey, kuartil atas ni maksudnya ialah kuartil yang ketiga lah. Soalan B, plot kotak di bawah menunjukkan perbelanjaan mingguan untuk makanan bagi 80 keluarga di Taman Perumahan Bayan. Ini adalah taman perumahan yang lain. Salin raja itu, seterusnya pada raja yang sama, bina plot kotak bagi menunjukkan perbelanjaan mingguan untuk makanan bagi 80 keluarga di Taman Perumahan Albatros. Okey, ini adalah plot kotak bagi perbelanjaan mingguan untuk makanan bagi Taman Perumahan Bayan. Jadi kita akan bina plot kotak untuk perbelanjaan mingguan bagi Taman Perumahan Albatros di raja yang sama nanti. Soalan C, berikan komen tentang perbelanjaan mingguan ke atas makanan bagi 80 keluarga di kedua-dua taman perumahan itu. Jadi kita perlu buat perbandingan antara kedua-dua data tersebut. Okey, soalan A, hitung kuartil atas. Okey, bagi perbelanjaan mingguan untuk makanan oleh 80 keluarga di kawasan Taman Perumahan Albatros. Jadi penyelesaiannya,
apa yang kita perlu buat, kita kena tafsirkan dulu semua maklumat yang diberi. Okey, nilai minimum RM 110 sebanyak 5 keluarga. Nilai maksimum adalah 300. Mediannya ialah 180. Kuartil 1 ialah 160. Dan julat antara kuartil iaitu kuartil 3 tolak kuartil 1 sama dengan 60. Berdasarkan maklumat yang kelima, kita akan hitung kuartil 3. Okay, sebab kuartil 1 telah diberi. Julat antara kuartil juga telah diberi iaitu 60. Jadi kuartil 3 tolak 160 sama dengan 60, maka kuartil 3 ialah 220. Okay. Setelah kita dapatkan semua maklumat ini, maka kita boleh lukiskan plot kotak nanti dalam soalan B. Okay, soalan B, plot kotak di bawah menunjukkan perbelanjaan mingguan. Okay. Bagi 80 keluarga di Taman Perumahan Bayan. Okay, salin raja itu seterusnya pada raja yang sama, banner plot kotak bagi menunjukkan perbelanjaan mingguan untuk makanan bagi 80 keluarga di Taman Perumahan Albatros. Okay, tadi kita dah dapatkan semua maklumat di soalan A. Jadi kita boleh lukiskan plot kotak bagi perbelanjaan mingguan untuk makanan bagi Taman Perumahan Albatros. Okay, semua maklumat ini kita akan masukkan dalam plot kotak yang sama dan kita akan dapati seperti pada raja di bawah. Berdasarkan perbandingan secara kasar, kita lihat di sini nilai maksimum bagi perbelanjaan mingguan Albatros adalah lebih rendah berbanding perbelanjaan mingguan maksimum bagi Perumahan Bayan. Okey, soalan C, berikan komen tentang perbelanjaan mingguan ke atas makanan bagi 80 keluarga di kedua-dua taman perumahan itu. Okey, jadi kita akan buat perbandingan antara Albatros dan Bayan. Apa yang kita lihat di sini tadi, nilai maksimum bagi Bayan, maksudnya Bayan akan berbelanja lebih besar berbanding Albatros. Begitu juga kuartil yang ketiga, mediannya nilai kuartil 1 dan juga nilai minimum, perbelanjaan minimum bagi kedua-dua taman perumahan tersebut. Perbelanjaan mingguan maksimum dan minimum untuk makanan bagi keluarga di Taman Perumahan Bayan lebih tinggi berbanding Albatros. Seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, maksimum dia lebih tinggi daripada Albatros. Median perbelanjaan bagi makanan keluarga di Bayan lebih tinggi berbanding Albatros. Begitu juga mediannya juga lebih tinggi. Median bagi keluarga di Bayan lebih tinggi berbanding median di Albatros. Kuartil bawah bagi keluarga di Bayan lebih tinggi berbanding median dan kuartil bawah di Albatros. Okey, kuartil bawah bagi keluarga di Bayan, okey, ini adalah kuartil bawah, juga lebih tinggi berbanding median dan kuartil bawah ataupun kuartil 1 bagi Albatros. Maksudnya keluarga di Perumahan Bayan ni mempunyai latar belakang ekonomi yang lebih baik berbanding Albatros. Sebab mereka berbelanja lebih tinggi daripada Albatros. Keluarga di Bayan membelanjakan lebih banyak untuk makanan daripada keluarga di Albatros. Jadi contoh ini membolehkan kita membuat perbandingan secara menyeluruh bagi dua set data yang berbeza. Sebagai maklumat tambahan, sebenarnya pengiraan bagi sisian piawai dan variance dalam bab sukatan sedangkan data tak terkumpul, silibus matematik tingkatan 4 ini adalah daripada silibus KBSM tingkatan 4 matematik tambahan. Okay, jadi dalam matematik tambahan, tajuk statistik telah dikeluarkan dari tajuk KSSM tingkatan 4 dan 5. Jadi semuanya telah kita pelajari dalam matematik KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setakat itu saja. Sehingga berjumpa lagi dalam video-video pembelajaran yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.